Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam sejahtera, nandri wanakam, menhau, semua ada. Tahniah saya ucapkan kepada Tapah kerana dalam suasana virus COVID-19 ni dapat memenuhkan dewan di pejabat. Tahniah pada sahabat saya saudara Zubir, Ketua Cabang. Tepuklah sikit. Rakan-rakan pimpinan panel saya, Tuan Haji Mustafa, Ustaz Zul, Saiful, Sarani pengurusi, Komis Perak, turut hadir sahabat dekat pada Allahyarham Cikgu Khalil, Saudara Anwar, orang kuat pimpinan PKR Negeri Perak, Profesor Syuaib, Profesor pun ada, Ustaz ada, komplit. Dua anak muda, tokoh muda Tapah, Cikgu Kamil, Saudara Cikgu Kamil dan Saudari Aziz, antara tokoh-tokoh muda, graduan software engineering, aktif dengan aktiviti kemasyarakatan Tapah, saya dipahamkan. Dan ini antara muka-muka baru kita dalam suasana sehari dua ni, katanya ramai keluar PKR, tetapi yang saya lihat di Tapah, penampilan ramai anak-anak muda, tokoh-tokoh muda bersama. Kebetulan bukan sekadar di Tapah, hari ini di Cendeриang, kawasan Menteri Besar paling gila dalam sejarah Malaysia. Dengan saya tak ada lapik mah. Dan kita dengan suasana dan semangat yang ada pada malam ini, saya yakin dan cukup percaya pilihan raya akan datang, kita akan rampas dan tumpaskan Menteri Besar ini, di Cendeриang dan di Tapah. Tadi Haji Mustafa, Brother Mus, kita dah sebut tentang pengkhianatan. Saya tak mau ulas, memang jelas, cukup komplit. Bagi saya, yang kita tidak akan kompromi juga ialah tentang jenayah. Kerajaan baru ini berdasarkan kepada kompromi, komplot, konspirasi dengan penjenayah. Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri kerana sign SD oleh bakal-bakal penjenayah. Mereka-mereka yang telah dimasukkan ke mahkamah, dibicarakan. Kalau Najib tak sign SD, Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri. Kalau Zahid Hamidi tak sign SD, tak cukup number. Itu pun memang tak cukup. Lebih tak cukup. Aziz Rahim, Tengku Adnan. Ini semua yang masuk dah ada dalam kes. Perbicaraan. Yang dalam siasatan lagi ramai. Dalam PAS pun ada siasatan 90 juta. 1MDB belum tutup file. Yang video, itu lagi sensasi lah. Tak tutup file. Malah saya dipahamkan, dan saya dah sebut beberapa minggu sebelum ini, ada file baru dibuka sebab ada bukti baru. Video asli diberikan kepada Bukit Aman. Jadi ini semua penjenayah. Dan kita tak boleh kompromi dengan penjenayah. Rasulullah SAW dan juga tradisi Hindu, Buddha, Timur dan Barat, semuanya secara tegas tidak boleh kompromi dengan penjenayah. Hadis masyhur tentang kalau anakku Fatimah, putriku, mencuri, akan aku potong tangannya, dengan nada keras, dengan sumpah demi Allah. Rasulullah SAW, semua kita tahu hadis itu, hadis masyhur. Tetapi yang ramai tak tahu, the full hadis, the background of the hadis, latar belakang macam mana boleh Rasulullah keluarkan hadis itu terhadap membangkitkan nama putrinya sendiri, putri yang paling disayanginya. Itu kerana ada kebetulan seorang juga yang bernama Fatimah Makhzumiyah, orang bangsawan, orang kaya, mencuri Baitul Mal. Macam Malaysia sekarang ni lah. Mencuri Baitul Mal tu macam Kementerian Kewangan. Mencuri orang besar-besar ni curi Kementerian Kewangan. Yang kecil-kecil mencuri ni curi basikal tepi jalan. Yang besar-besar curi Kementerian Kewangan. Zaman Rasulullah pun
Ada orang, nah ini bukan cerita dongeng. Ini cerita betul, sirah, nama betul Fatimah Al-Makhzumiyah. Orang besar, bangsawan, ditangkap, curi Baitul Mal. Curi Kementerian Kewangan. Bukan sekadar itu, dia dah curi, ya, dia kena tangkap, dia nak lepas hukuman. Apa dia buat? Dia lobby, gunakan nama dia, gunakan duit dia yang banyak, untuk lobby anak angkat Rasulullah SAW, Zaid ibn Harithah, untuk lepas daripada hukuman. Macam menteri-menteri sekarang, bekas menteri. Bekas menteri, lepas tu jadi menteri. Kita pun nak confuse. Ya. Macam-macam sekarang di Malaysia. Ya. Sekejap menteri, sekejap bekas menteri, sekejap menteri besar sebelah sini, sekejap menteri besar sebelah sana. Ya. Tapi saya tak mau selalu tentang itu. Yang saya mau fokus ialah prinsip paling penting. Prinsip paling penting, kita tak boleh kompromi dengan penjenayah. Ya. Kerana Rasulullah SAW tegas dalam hal ini. Ya. Sebab itu bila Zaid ibn Harithah sampaikan kepada Rasulullah SAW, ada orang Fatimah Makhzumiyah ni, dia ni banyak jasa, sedekah banyak, macam-macam lah. Kan? Apa ni? Tetapi kena tangkap pasal mencuri Baitul Mal. Jadi mintalah lepas hukuman. Biasa orang besar. Kan? Kalau nak kena tangkap, nak lepas sana. Apa Rasulullah kata? Itu yang keluar hadis ni. Dia kata, jangan kata Fatimah Makhzumiyah. Fatimah anak aku sendiri pun, kalau mencuri akan kupotong tangan dia. Dan dia sambung, tak habis dekat situ. Dia kata, inilah masalah umatku. Orang besar, orang kaya, bangsawan, mencuri, tangkap, lepas. Orang kecil, mencuri, masuk penjara. Demi Allah, anakku sendiri pun, putriku sendiri pun mencuri, akan kupotong tangan. Itu cerita hadis komplit. Ini cerita hadis komplit. Maknanya kita tak boleh kompromi. Lebih besar pangkat dia, lebih bangsawan dia, lebih elit dia, lebih berpengaruh dia, lebih kita harus tegas untuk tidak membenarkan mereka lepas bebas. Sekarang sudah berapa banyak Fatimah Makhzumiyah di Malaysia ini yang lepas. Dan antara aktor utamanya yang melepaskan mereka adalah Parti Islam se-Malaysia, yang cerita hadis setiap hari. Tapi dia tak cerita hadis semua, dia cerita yang ujung. Dia cerita ikut kepentingan dia. Ini masalah kita. Ini masalah. Sebab itu saya dapat kita dan kawan, kita tak boleh kompromi bab ni. Ya. Ini kerajaan penjenayah. Satu NGO yang terkenal, dihormati di dunia, C4, ya, berpangkalan di Malaysia juga, baru buat kenyataan sehari dua, kata, we can never recognize. We should never recognize and can never recognize, and we shouldn't recognize at all. Ya, at all cost, sampai bila-bila kerajaan ini. Ya, ini NGO, tak ada kepentingan. Ya, yang bertumpu tentang persoalan rasuah. Sebab memang kita tak boleh recognize. Negara-negara dunia pun tak recognize. Ya, setakat ini hanya dua aja yang telefon. Indonesia dengan Singapura. Itu pasal jiran. Jiran dia kena telefon lah. Dia bukan recognize. Dia nak tanya, are you okay? Sebab kalau tempat you buaya banyak, ular banyak, kan, boleh masuk sebelah, kan? Aku penaya juga, kan? Sebab dia jiran. That's why they call. Otherwise they don't bother. Even ASEAN, semua negara ASEAN, Thailand, Filipina, tak call. Sebab dia jauh sikit. Kalau buaya nak berseberang pun susah. Di Malaysia buaya banyak sana. Jadi yang jiran saja call. Sebab they are neighbors. They are too close not to bother. That's why they have to call. Tetapi negara-negara lain tak ada. Surat khabar yang paling berpengaruh di United Kingdom secara terbuka mengkritik kerajaan hari ini, termasuk yang di Pertuan Agong. Saya minta maaf, bukan saya cakap. Kerajaan terbuka England, yang punya juga tradisi kerajaan, istana yang juga panjang, yang banyak kita ikut. Kan? Queen of Elizabeth sudah 70 tahun jadi queen. Kan? Jadi mereka faham tentang peranan istana dan mereka kritik juga sebab membenarkan sebuah kerajaan yang didasari oleh penyamun, oleh penjenayah. Jadi sebab itu sudah saya kata tak boleh. There is no compromise. Hari ini kita dapat lagi berkumpul. Besok lusa belum tentu. Tengok gaya hari ini COVID semakin lama makin banyak. Dan memang patutnya pun. Sampai masa kita akur, kerana apapun kesihatan itu penting. Tetapi perjuangan mesti teruskan. Saya minta kalau kita pun tak boleh nanti buat perhimpunan sebagainya, saudara kena gunakan ini, media sosial. Dari rumah. Work from home. Daripada rumah kita kena lawan. Kita kena terus lawan
Ya, there is no surrender, there is no stopping. Tak boleh berhenti. Kita tak boleh, sebab perjalanan ni setiap hari. Ekonomi kita mengudum setiap hari. Stock exchange kita mengudum setiap hari. Tukaran wang asing kita mengudum setiap hari. Dia memberi kesan kepada kita. Ya, dan semuanya kerana pelabur dalam dan luar dunia tidak mengiktiraf. Ya, sebab itu kita kena bekerja keras setiap hari. Tak boleh berhimpun pun. Keluar. Agak ambil pasal lah ni. Dia tapah ni lain macam ni semangat. Kita tengok Zubir. Zubir ni, sejarah ni, dia lama dengan saya daripada hantar muda. Bos daga Zubir, Cikgu Khalil Shah, arwah. Dia lah orang pertama. Tadi kita sempat sejarah keluarga ni. Dia orang pertama. Saya ingat lagi Datuk Seri Anwar panggil saya ke penjara Sungai Buloh masa tu. Saya balik, saya daripada pelarian masa tu. Saya di Indonesia lagi. Saya kena lari lah. Sebab Anwar mata lebam sebelah. Jadi kita dapat maklumat masa tu Ketua Polis Negara Rahim Noor yang pukul. Jadi beritahu saya diamanahkan untuk mendedahkan. Ni bab dedah semua saya lah. Yang dulu kotak 6 apa semua saya lah, terus saya masuk dalam. Jadi pasal tu untuk dedahkan yang tumbuk tu Ketua Polis. Tapi saya kena keluar dulu lah. Anwar kata you get out. Itu keluar. Sebab kalau saya duduk dalam, mata lebam Anwar sebelah, saya dua belah. Sebab Ketua Polis. Jadi saya habis selesai semua tu, kita buat gerakan apa semua, dan akhirnya Anwar bagi surat kata pulang. Saya pulang 14 Mac tahun 1999. 14 Mac tahun 1999. Hari ni 15 Mac. 14 Mac saya pulang, 15 Mac Anwar panggil saya, adalah melalui lawyer dan sebagainya, pergi ke penjara. Dia kata we have to form a party, kena buat cepat, kita ada tak banyak masa. Tubuh parti 4 April, 15 Mac saya jumpa dia, 6-17 Mac saya sampai di Tapah. Saudara Zubir tunggu saya dekat masjid, hujan lebat. Sebab Anwar bagi arahan kan, Perak kita tubuh parti. Jadi saya tu bekas usaha politik dia. Saya lah yang catur semua ni kan, siapa nak jadi ketua sana ni, nak ketua ni. Jadi Perak ni kita siapa ni? Dia kata ni ada seorang ni, dia kata. I punya kawan lama. Dia pengarah, timbalan pengarah pendidikan Perak, baru pencen, baru bersara. Dia cari dia baru pencen bersara. Dia dah tak duduk kat bandar dah. Dia cari rumah dekat jauh pendalaman. Saya kena cari. Lebih baik cari Zubir dalam hujan lebat. Tepi masjid, masuk pergi rumah dia, dusun. Dia buat rumah besar di dusun. Tadi kita pergi. Dan bermula dari situlah perjuangan fikar bermula. Allah yarham Cikgu Khalil Shah. Itu saya nak kata. Sebab tu lain macam sikit semangat. Tapi saya juga rasa bersemangat kerana melihat kehadiran saudara. Saya tak menjangkakan sebenarnya. Sebab kita beralih tempat, kan, kita dapat nasihat daripada polis dan kesihatan untuk kita beralih tempat di kawasan tertutup. Tapi saya tak jangka ramai dan berbilang kaum. China, India dan sebagainya. Dan kita mesti tegas dalam bab ini. Memang kita susah. Anwar Ibrahim memang susah. Untuk mengangkat dan menjulang seorang tokoh reformis menjadi Perdana Menteri memang susah. Sebab itu dalam Al-Quran, in uridu islah mastata'tu, lakukan islah itu sedaya upaya. Memang susah. Sebab tu Anwar susah jadi Perdana Menteri. Orang lain senang je. Pak Lah dalam tidur jadi Perdana Menteri. Saya bukanlah nak bina dia. Saya masuk UMNO kerana Pak Lah masa tu menjanjikan ada perubahan daripada PPR dan SPRM. Memang betul. Sebab itu saya masuk. Itu juga islah. Pada masa itu saya tak ada pilihan. Wadah PKR yang saya sayangi, yang saya bina, yang ialah saudara tahu, dan saya terpaksa tinggalkan kerana itu kan, yang sekarang ni si Kitol yang dah berambut sini kan. Apa pasal dia? Betul, saya bergaduh dengan Susi Anwar pasal dia. Sebab dia nak melawan Datuk Seri Hussein Ali, orang tua, orang pejuang lama, timbalan presiden masa tu lagi pada tahun 2007 dia nak lawan. Saya tentang. Saya minta Datuk Anwar Ibrahim stop. Anwar ni tahulah dia masalah, dia sabar tahap dewa. Kan? Dia sabar, dia suruh saya sabar. Saya orang muda, ketua muda betul. Sekarang sudah tengok garang kan. Bayang saya dulu dengan Anwar ni, dengan Zubir, geng-geng pemuda, kan berlawan saja. Lepas tu saya tak boleh terima. Saya keluar. Cara anak saya keluar dari rumah. Kan? Tapi saya tak racun bapak saya. Tak macam yang tinggal ni. Kan? Dia duduk dalam.
Kan, dia racun cukup habis. Yang kita pula pergi biar. Kan, sampai dah habis semua dah, langkah syaitan dah habis langkah dah. Kan, kita dah sungkur terpelanting, kan, baru pecat. Kan, itu masalah. Okey. Tak apa. Tetapi yang saya nak ceritakan bahawa susah kita nak lakukan reform. Cepatlah. Kan? Dapat je Perdana Menteri. Macam tu, dengan keadaan macam tu. Lepas Pak Lah, Najib. Najib ni timbalan Anwar. Dalam ketua muda dulu, Anwar ketua muda, Najib timbalan. Jauh. Keterampilannya, networknya, pengalamannya. Najib jadi Perdana Menteri, Anwar tak juga jadi. Lepas Najib, ni orang tua tu lah. Kan? Yang orang tua ni tak payah cerita lah. Kan? Itu kita cerita bab lain selepas ni. Kan? Lepas tu, sekarang ni, siapa pula Perdana Menteri? Muhyiddin lah. Kan? Tengok cara jalan, kita tahu lah. Banding Anwar Ibrahim. Kan? Dulu pun, dia jauh bawah. Banding Anwar Ibrahim. Jadi Perdana Menteri juga. Yang Anwar susah jadi Perdana Menteri. Kan? Sebab apa? Sebab dia tetap mempertahankan prinsip. Untuk menjulang keadilan. Tanpa mengira kau. Untuk mempertahankan prinsip. Tidak kompromi dengan jenayah. Untuk mempertahankan prinsip. Untuk lawan mereka-mereka yang kaya, yang berpengaruh dan kaya. Dan mengaut dan menjahanamkan harta negara. Ini disebut secara terbuka. Tak ada pemimpin lain yang sebut ini. Pak Lah tak sebut, Najib tak sebut, Muhyiddin tak sebut. Lepas tu jadi Perdana Menteri. Kan? Ini, dan saya minta saudara faham betul-betul ini. Sebab perjuangan ini susah. Memang perjuangan ini susah. Tetapi insya-Allah kita akan sampai nanti ke tempat. Saya hari ini memang cukup istimewa. Tak mahu saya dapat pergi jumpa, sampai ke rumah Allahyarham Cikgu Khalid Shah yang saya amat hormati, jumpa keluarganya. Saya juga sampai ke Tapah, ke Cenderiang. Saya dulu bermula buat keputusan untuk round Malaysia ni bermula di Cenderiang. Tapi bukanlah di bandar, dalam hutan. Tak mana saya Syarani dengan Zali bawa saya. Profesor Syuib mana, Zubair mana. Saya buat keputusan, kalau saudara masih ingat, saya dah tahu dah komplot ini kan setahun yang lalu. Saya tahu. Sebab tu saya tak campur Azmin. Walaupun saya tolong dia. Ada orang tanya juga, you dulu keluar dengan Azmin, pasal Azmin dia bergaduh dengan Azmin. Baru ni PRU14 you tolong dia Selangor. Ya. Sebab dia Menteri Besar Selangor. Saya anak jati Selangor. Saya lahir di Kelang, Bandar Diraja Selangor. Mak bapak saya pun lahir di Kelang. Jadi minta Menteri Besar Selangor minta tolong. Kan? Dan untuk lawan pula penyamun-penyamun lagi besar. Kan? UMNO saya tolonglah. Kan? Tapi selepas itu saya dapat tahu bila PH ini tertegak saja, PH ni menang saja ya, kerajaan PH ni, kita dah tahu. Game Dr. Mahathir kita dah tahu. Kita tahu tapi kadang kita bawa tak tahu. Kawan pun dah jadi menteri. Dia sibuk mungkin. Tapi daripada awal pembahagian kabinet yang macam mana PKR itu diketepikan, pemimpin PKR tak dapat tempat, orang yang semacam Saifuddin Abdullah orang PKR tetapi tak ada dalam list PKR sebab dia baru masuk PKR tapi jadi menteri. Kan? Kemudian Jaafar macam tu juga, kan? Baru masuk PKR, jadi tak adalah PKR nak cadangkan dia jadi Timbalan Menteri. Tapi itu yang jadi Timbalan Menteri. Itu dah nampak bercanggah dengan PKR. Ini permainan Mahathir. Untuk apa? Untuk pecahkan PKR. Lepas tu macam mana tengok dia angkat Azmin, bagi ruang pada Azmin, Zuraida. Dan sudah nampak. Saya dah nampak dan Azmin menghidu ini. Sebab itu dia berkomplot daripada awal dengan Hishamuddin, dengan Muzani. Saya tahu. Masa saudara Saifuddin Nasution datang Jakarta, Susah Agung saudara datang, Samsul Iskandar datang Jakarta jumpa saya tak mau campur, saya duduk di Indonesia. Saya jumpa mereka, saya bagi tahu, you better be careful. And this complot is now undergoing. And you kena berhati-hati. Okey. Tapi kita ambil sambil lewa. Lepas tu bila Kongres Maruah Melayu, kan? Saya dah tahu dah ini move untuk main isu kaum. Semua pemimpin Melayu dipanggil, Anwar tak dipanggil. But Anwar not apologetic. Anwar tak ada nak tegih-tegih. Anwar tetap mempertahankan, tak apa, saya tak dipanggil, tak apa, saya pun tak ingin nak pergi. Sebab bagi saya mau jadi Perdana Menteri untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk orang India dan Kadazan dan Iban. Ini yang Anwar pertahankan. Ya, saudara yang bukan Melayu. Sebab tu saudara bersama dengan kita pada malam. Jadi pertahankan. Ya, tapi permainan itu sudah bermula. Dan saya nampak bila lepas Kongres Melayu, saudara tengok saya memang kritikan saya makin keras. Tetapi lepas tu saya tengok masih kawan dalam PH yang jadi pemimpin ni, kawan saya juga dulu, tak ni kabur sikit.
Bukan video je kabur, dia orang pun kabur juga. Bila jadi dulu sebelum jadi menteri, boleh tahan garang kan. Lebih garang daripada saya pun dah kan. Bila jadi menteri dia kurang. Jadi saya pun bagi mesej, tak juga akhirnya saya kata saya turun sendiri. Dan yang menyambut saya ni reformis Perak. Di mana? Di Cenderam. Itu hebat Perak ni. Secara ni Sazali, Zubir, Profesor Syuib semua lah ni. Ustaz Zul lah dia punya mastermind. Dan bermula di situ kita orang. Dan alhamdulillah komplit. Sampai semalam dia 2 hari lepas diperlis komplit. Solat Penang je sebab patutnya Penang malam semalam tapi kerana COVID virus kita tangguhkan. Tapi tidak komplit. Itu Semenanjung sebulan 2 bulan lebih kita round sebab apa? Untuk apa? Untuk kita mempertahankan semangat reform yang luntur. Kita tak tegas dalam reform. Bila kita ada kuasa kita tak tegas. Sebab itu penjenayah sampai hari ini boleh lepas. Belumlah lepas lagi. Kan masih bicara. Tapi percayalah saudara, takkan masuk jail. Takkan masuk buat-buat ni masuk jail. Takkan masuk. Kan kalau kita tak bangkitlah. Kalau kita tak naik jadi Perdana Menteri, reformis. Kalau mereka ni takkan masuk. Dan tapi kita juga ada silap, kita tak bersungguh-sungguh, kita sampai lewa. 22 bulan kita kita main-main, kita tak serius. Korea Selatan, presiden dia tumbang saja, charge tak sampai sebulan masuk penjara. Itu Korea Selatan. Presiden jantan lelaki pun ada, presiden perempuan pun masuk dalam, sekarang dalam jail. Itu sebab negara dia hebat. Itu sebab dulu kita dengan Korea sama, sekarang kita tinggal jauh. Sebab apa? Sebab mereka serius melakukan reform. Kita 22 bulan kita tak buat apa. Seko penyamun tak masuk ni. Kan? Seko pun tak masuk. Bayangkan. Kan? Indonesia dah 30 orang masuk, 30 menteri dan gubernur. Gubernur tu macam menteri besar. 30 dah. Ya walaupun reform masih lebih awal lah, kan? Tetapi dah masuk. Sebab itu sekarang ni pelaburan di Indonesia semakin hebat. Kita makin tinggal. Jadi kita ada kuasa. Kita tak tegas sebab itu. Kita tak tegas dalam melakukan reform. Kita bagi ruang kepada Perdana Menteri yang kadang-kadang macam reform, kadang-kadang macam anti reform, kadang-kadang dia diktator, kan? Kadang-kadang dia kata lawan rasuah, besok dia geng dengan geng rasuah, kan? Itu Perdana Menteri kita yang sebelum ni lah, kan? Yang kononnya kita angkat sebagai Perdana Menteri. Jadi kita kerajaan reform. Tapi kita tak serius. Kita bertolak ansur dengan apa? Dengan orang dalam kita. Dalam parti. Sudahlah, saya tak ada parti. Dalam parti. PKR. Timbalan Presiden. Naib Presiden. Timbalan Presiden itu bukan sekadar tegang-tegang hina Presiden. Tegang-tegang canggah dengan Presiden. Tapi dari sudut gaya hidupnya, kawinkan anaknya, berbelanjanya, kawan-kawannya dengan hidup bermewah dan sebagainya. Itu kesemuanya memperlihatkan bahawa dia bukan menepati ciri-ciri seorang pemimpin parti reform. Tetapi terus jadi pertimbangan Presiden. Terus jadi naib Presiden. Kita tak tegas. Kita tak tegas. Ini pengajaran bagi kita. Kita tak tegas. Jadi sebab itu saya dan kawan-kawan reformis marah semua dengan kawan ni. Kalau dengan Syarani bercakap lagi tu, tengok saya sekarang, dia 10 kali garang, kan? Keluar semua, ram jadah semua keluar, kan? Memang patut marah lah pun. Kan ini mana pemimpin ni? Kan kita dah jadi pekerjaan macam pembangkang juga tu. Susah melarat macam tu juga. Turun tak juga. Dulu WhatsApp jawab lah juga, seminggu baru jawab. Sekarang langsung tak jawab. Kan macam-macam lah. Jadi saya kata kita kumpul kalau reformis. Untuk apa? Untuk kita memperkuatkan, kembalikan semangat reform dan mengingatkan pemimpin-pemimpin kita. Yang nampak agak luntur sikit dalam semangat reform ini, untuk kembali bersama. Kita buatlah kita, tapi saya pun dikritik hebat. Saya dikritik hebat, tahulah. Kan satu geng kartel lah memang geram dengan saya lah. Kan, tapi kadang yang dekat-dekat dengan Tun Sri Anwar pun bisik macam-macam. Kan kata tak betul, Izam cakap tak betul. Sekarang siapa betul? Sekarang siapa betul? Kan dia kata tak ada kabar angin, mana ada komplot, mana ada SD. Kan tak betul dua kali. Macam tak apa ni, saya tak pernah. Tak betul. Akhirnya kan, semua tahu. Betul. Okeylah. Okeylah, benda dah berlaku. So what's next? Kita nak bagi ruang pada sesi soal jawab. Saya tak banyak cakap lagi 5-10 minit. So what's next? Sekarang
kita kena perkuatkan, perkukuhkan reform. Ya. Kita kena faham betul-betul memang perjuangan ni susah. Jadi kalau kita susah, kita taklah sedih sangat. Sebab ini perjuangan susah, ini jalan dia. Nak senang boleh, pergi jumpa telefon admin besok. Kan? Cakap saya nak keluar PKR, saya nak bantai Anwar Ibrahim. Senang. Duit pun dia bagi. Kalau nak senang. Kan? Kalau betul nak berjuang reform, memang pertama susah. Kedua, kena bersungguh-sungguh. Ketiga, kena ada ilmu. Kita kena faham betul-betul apa reform ni. Itu kita kalau Islam ikra. Dan semua tradisi pun Cina dan India. Kan? Baca. Kita kena faham betul-betul mengapa kita lakukan reform. Ya. Dan keempat, kita kena bekerja keras. Kita kena turun. Kelima, kena bagi mesej kepada pimpinan. Kita kena bagi mesej. Ada pemimpin ni sekarang masih pemimpin. Saya kritik bukan saya kata kita tak sokong PH. Kita tetap sokong PH kerana inilah pilihan terbaik bagi rakyat Malaysia untuk melakukan perubahan. Tapi kita nak ingatkan pemimpin PH, mereka kena bangkit dan berdiri sebagai satu koalisi yang punya maruah. Cukuplah kita ada kerajaan yang tak ada maruah. Cukuplah kita ada negara yang tak ada maruah. Tapi koalisi PH mesti ada maruah. Jangan sampai ada orang tua tu maki kita 2-3 kali pun tegih-tegih kita boleh. Ini maruah PH. Ini maruah koalisi, ini maruah reform. Saya salute Datuk Seri Anwar. Saya lama dengan dia. Saya pernah daripada sekolah, belum habis belajar lagi saya dah ikut dia, walaupun dulu gaduhlah sekejap. Dia masih di universiti. Masa itu kes Tun Saleh Abbas kena pecat. Saya pimpin pelajar Universiti Islam. Dia Menteri Pendidikan, Presiden UAE datang UAE, dia nak explain lah. Tun Saleh ni kita kata mana betul Tun Saleh ni masuk UAE malam-malam belajar bahasa Arab, ketua hakim. Dia macam mana orang baik macam ni kena pecat? Masa itulah Anwar bagi tahu, dia kata dia memang susah dalam UMNO pun susah, dia minta saya tolong untuk lakukan reform. Pada masa itu tahun 1990-91. Dan sebab itu saya join UMNO. Saya lakukan reform. Ini yang saya daripada awal saya dengan Datuk Seri Anwar untuk lakukan reform. Kita tahu susah, tapi kita kena terus. Saya kenal dia, saya tahu macam mana perasaan dia. Kita tahu, kita pun sendiri tahu, saudara puan yang pernah dekat dengan dia dalam 10 tahun ini. Memang hatinya remuk. Orang timbalan dia sendiri yang dia ni daripada kosong, daripada tak ada apa jadi sulit. Dulu dia Azmin kan kena ada kerja apa? Tak ada kerja. Balik universiti tak ada kerja. Antaranya dia jadi tukang masak kat kedai restoran Jepun. Banyak orang tak tahu, saya tahu lah. Saya kawan baik dia. Duduk mengajar kat sekolah, tak batas apa mata pelajaran apa dia ajar. Tak ada kerja yang bagus tetap. Siti Hasmah lah telefon Anwar Ibrahim. Dia anak angkat pada Siti Hasmah dengan Mahathir. Bagi dia jadi duduk dalam Kementerian Pendidikan masa tu. Jadi sulit. Dari situ Anwar bagi dia daripada zero sampai jadi menteri besar. Sampai jadi menteri. Lepas tu dia ngap. Kita boleh faham perasaan Anwar. Khianati, Muhyiddin pun khianat. Muhyiddin ni Anwar dah elok-elok dah. Berjanji dah pakat dah untuk dia jadi timbalan Perdana Menteri. Tup-tup khianat. Tun Mahathir pun kadang-kadang bagi kenyataan-kenyataan yang mengguris. Ini manusia, kita faham. Tetapi dalam press conference hari ini, baru ni Jumaat, saya nampak ketegasan dia. Dia keluar daripada semua, dan ini kehebatan sebagai pemimpin. Dia keluar dan tegas. Dia kata kita jalan terus, kita fokus kepada pilihan raya, jangan terlalu fokus tentang masalah numbers. Masalah SD, masalah ahli parlimen, terlalu berharap sangat dengan kelompok-kelompok elit ahli parlimen, sebab ini semua banyakkannya tak ada prinsip, boleh dibeli. Yang berprinsip yang tak boleh dibeli rakyat. Jadi kita tumpukan pada rakyat, kita bina kekuatan kita. Tak kira lah pilihan raya bulan depan ke, pilihan raya bulan 5 ke, pilihan raya bulan 5 tahun 2021 ke 23 ke, yang penting kita kena tumpu kepada rakyat daripada sekarang. Itu mesej dia. Dan dia kata pasal Mahathir, dia kata dia tak mau komen sangat, dia marah dan ada hak dia marah apa yang Mahathir buat pada dia. Tapi dia kata PH, Mahathir bukan sebahagian daripada PH, tetapi boleh bincang. Jadi itu prinsip yang betul. Maknanya saya pun kawan kalau tanya Haji Mustafa masuk lagi, dia no kompromi lah. Mana semua kerah belakang ni. Tetapi saya okey lah. Okey, saya setuju atau saya okey boleh bincang. Tetapi okey, boleh bekerjasama. Ini politik. Kita tak tutup pintu rindingan. Tetapi saya minta pimpinan PH
Saya minta pengumuman. Sebab ada orang kata ada pengumuman penting lah apa ke, saya nak bagi mesej. Saya orang kecil, saya tak ada pengumuman penting. Tetapi kalau ini naluri, ini permintaan yang saya round satu Malaysia yang dah komplit ya, dalam satu semenanjung saya round. Dalam 2 bulan setengah ni tak ada pemimpin yang round macam saya dan kawan-kawan. Saya dapat rasakan saya mewakili akar umbi bagi tahu ya, PH kena bangkit dan tegas. PH kena ada maruah. Pertahankan maruah PH. Dan boleh kita sama dengan Mahathir, tetapi bukan dia pimpin kita. Kita pimpin dia. PH yang harus pimpin Mahathir. Logik dia pun orang 95. Takkan 95 pimpin kita. Tak malu ke? Kita lah pimpin 95, itu logik lah. Kan? Tapi dari sudut politik pun, dari segi fairness, ya, dari segi keadilan, kita dah angkat dia jadi Perdana Menteri sampai kali kedua. Ya, dia dulu tak ada apa. Ya, Persatu tak ada apa. Sebab tu menang pun 13, 14. Kan? Yang bagi kekuatan PH. Yang bagi kekuatan PKR. Pakai lambang pun lambang PKR. Lupa ke? Kan? DAP PAS. Ya, yang bagi sokongan sampai jadi PN. Anwar dalam penjara sign. Saudara tak rasa duduk penjara. Saudara tak rasa macam mana orang yang penjarakan kita minta tolong kita. Anwar rasa tu, dan Anwar tolak semua itu dan sign. Dan sokong dan dokong dan arahan Anwar untuk dokong Mahathir dalam penjara. Dan dia naik. Sekarang apa susahnya sangat ya, kita minta Dr. Mahathir ya, untuk kesekian kalinya sokong Anwar, dokong Anwar sebagai Perdana Menteri untuk pimpin kita, untuk pimpin barisan itu, untuk pimpin reformasi, untuk pimpin koalisi, untuk melakukan reform. Mengapa kita harus berharap dan bergayut ya, dan dipimpin lagi oleh Mahathir? Mana maruah kita ya, sebagai Pakatan Harapan? Ini bukan naluri saya, tapi akar umbi ya, yang berjuang lama puluh tahun ya, yang tak dapat apa-apa. Mereka tak pernah ada allowance. Sekarang ni sibuk lah, ada pencen, tak ada pencen. Diorang ni duit pun tak pernah dapat, allowance pun tak pernah dapat, tak pernah fikir pencen pun. Mereka berjuang puluh tahun. Mereka hanya minta satu je daripada pemimpin PH, untuk punya maruah dan ketegasan untuk mempertahankan. Itu yang kita minta. Itu yang kita minta. Kalau ya, masih tidak ada ya, ketegasan, ya, saya bimbang. Kalau masih luntur lagi semangat reform, ya, saya bimbang ya, pejuang-pejuang dan rakyat pun ya, akan tak punya kekuatan untuk mendokong mereka. Sebab itu saya minta yang itu ya, daripada PH. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.